Selamat datang ke channel Juga Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk siri tutorial bab-bab penting matematik SPM, dan bab yang akan dibincangkan dalam video ni adalah bab 9 tingkatan 2 laju dan pecutan, dan bab 7 tingkatan 4 iaitu graf gerakan. Jadi sebenarnya soalan tu adalah keutamanya daripada bab 7 tingkatan 4 lah. Cumanya kita perlu sedikit asas daripada bab 9 tingkatan 2 tu. Jadi saya akan gabungkan dua bab ni dalam satu video lah. Jadi kita akan bincangkan asasnya dahulu, lepas tu kita akan bincangkan beberapa contoh daripada kertas percubaan negeri. Jadi pertama sekali mari kita imbas kembali asasnya. Jadi untuk asasnya kita akan imbas kembali daripada tingkatan 4 lah, iaitu sebenarnya kita perlu tahu jenis graf gerakan yang terlibat, iaitu satunya adalah jarak masa dan kedua tu adalah laju masa. Jadi bezanya sebenarnya adalah labeling pada kita punya paksi Y lah, iaitu yang pertama tu adalah jarak, yang kedua tu adalah laju. Jadi setiap kali anda nampak graf tu, anda perlu kena pasti dahulu adakahnya jarak atau laju. Sebab maklumat tersirat daripada graf tu adalah berbeza. Jadi untuk graf jarak masa ini, anda perlu tahu kecurunan tu adalah sama dengan laju. Tapi kadang-kadang anda akan dapati kecurunan untuk graf tu adalah negatif. Jadi anda perlu tahu laju itu sebenarnya tak ada tanda negatif pun. Jadi di situlah anda perlu gunakan asas daripada tingkatan 2, iaitu macam mana untuk carikan laju. Jadi laju itu sebenarnya kita akan gunakan jarak bahagi masa. Jadi dalam arti lain tu kita akan gunakan nilai daripada paksi Y itu bagi dengan paksi X lah. Jadi kadang-kadang kalau anda nampak kalau graf tu menunjukkan kecurunan yang negatif untuk jarak masa tu, anda perlu gunakan rumus daripada ini untuk mencarikan laju. Dan untuk laju purata pula, anda perlu tahu dia akan gunakan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Termasuklah masanya kereta tu berhenti atau dalam kata lain tu pegun. Jadi anda perlu tahu asas-asas ini untuk jarak masa. Manakala untuk laju masa pula, anda perlu tahu ada dua maklumat tersirat daripada graf tu, iaitu kecurunan tu sebenarnya adalah untuk pecutan. Dan untuk pecutan tu dia ada tanda negatif atau positif lah. Untuk negatif tu dia dipanggil sebagai pecutan. Jadi pecutan tu boleh dalam nilai positif atau negatif. Jadi untuk carikan jarak pula, dia sebenarnya adalah luas di bawah graf. Jadi inilah asas yang anda perlu tahu untuk graf gerakan sebelum kita bincangkan soalan tu. Jadi saya harap anda semua kena tahu ini sebab dalam soalan tu dia tidak akan nyatakan. Sebaliknya anda yang sendiri perlu tahu di mana nak cari maklumat tu kalaulah soalan tu minta. Contohnya kalau daripada graf laju masa tu, kalau dia minta carikan jarak, anda perlu tahu sebenarnya anda perlu carikan luas untuk di bawah graf tu. Jadi begitulah asasnya. Jadi mari kita bincangkan soalan yang pertama daripada kertas percubaan negeri. Jadi kita lihat yang pertama tu adalah graf jarak masa. Jadi setiap kali anda jawab soalan tu, anda mesti kena tentukan dahulu apakah paksi Y-nya supaya anda tahu apakah maklumat yang boleh you dapat daripada graf tersebut. Jadi di sini darjah 4 menunjukkan graf jarak masa bagi pergerakan sesuatu jarak dalam tempoh masa T saat. Diberi bahawa tempoh masa jarak itu berhenti ialah 5 saat. Cari nilai K. Jadi di sini berhenti itu anda lihat macam mana tahu dia berhenti. Berhenti itu adalah apabila jarak tu tidak berubah. Jadi mana bahagian yang jaraknya tidak berubah adalah bahagian ini. Dan nilai yang ia mau cari itu adalah K. Jadi di sini 5 saat untuk bahagian ni. Maka kita punya K itu adalah sama dengan 4 tambah 5 iaitu 9 saat. Jadi soalan ni sebenarnya agak senang ajalah. Iaitu kita perlu fahamkan apakah maksud henti tu daripada graf tu. Jadi apabila dia henti maksudnya jarak itu tidak berubah, iaitu bahagian yang itulah. Jadi kadang-kadang dia juga boleh keluarkan perkataan perguna, P-E-G-U-N. Ini maksudnya tidak bergerak lah. Macam tu. Jadi untuk B pula, hitung laju dalam meter sesaat, jarak itu pada 4 saat pertama. Jadi apabila soalan tu minta laju dan ini adalah graf jarak masa, anda perlu tahu sebenarnya anda perlu carikan kecurunan. Jadi di sini untuk 4 saat pertama tu, kecurunan yang you nak cari itu adalah di sini. Jadi nak carikan kecurunan tu, anda mesti kena tahu rumusnya, iaitu gunakan rumus sama seperti yang semasa you belajar untuk koordinat. Iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Jadi banyak asas yang you perlu gunakan lah selain daripada bab inilah. Jadi anda perlu gunakan koordinat untuk carikan kecurunan. Atau sebenarnya anda juga boleh carikan dengan gunakan rumus
laju sama dengan jarak bahagi masa lah. Macam tu pun boleh juga. Jadi di sini saya gunakan rumus keturunan tu. Jadi pertama sekali kita perlu tentukan dua titik koordinat. Jadi yang titik koordinat pertama tu, yang ini adalah 4, 12. Manakala ini adalah sifar 2. Macam tu. Jadi kita gunakan Y2 tu. Jadi Y2 tu saya pilih 12 lah. Tolak 2. Lepas tu 4 tolak dengan sifar. Jadi di sini kita dapat 10/4. Jadi ini akan dapat berapa? Kalau kita kekalkan dalam perpuluhan pun boleh atau kekalkan dalam pecahan pun boleh. Jadi di sini kalau kita permudahkan tu kita dapat 5/2. Iaitu sebenarnya adalah 2/1/2 lah. Atau anda letakkan 2.5 meter per saat pun boleh juga. Jadi satu lagi yang saya nak terangkan adalah anda mesti kena berhati-hati dengan unit. Disebabkan soalan tu minta meter per saat, jadi unit ni sudah betul lah. Kadang-kadang soalan tu boleh minta dalam km per jam lah. Jadi maksudnya you mesti kena pandai untuk tukar unit juga. Jadi begitulah untuk jawapan B. Lepas tu kita lihat C. Diberi laju purata zarah itu pada keseluruhan pergerakan ialah 1.4 meter per saat. Cari nilai T. Untuk laju purata tu rumusnya adalah kita gunakan laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi kita perlu tentukan nilai ini daripada kita punya graf lah. Macam tu. Jadi kita punya laju purata tu 1.4. Jadi kita ganti masuk. Lepas tu jumlah jarak kita. Jumlah jarak kita tu kita tahu ni dia mula daripada 2. Jadi jarak kita tu adalah 30 tolak dengan 2. Jadi 30 tolak 2. Dan jumlah masa kita tu kita tahu dia sampai T. Jadi kita perlu tentukan nilai T tu. Macam tu. Jadi kita hanya permudahkan 1.4 sama dengan 28/T. Jadi di sini anda perlu tahu sedikit ilmu daripada rumus algebra, iaitu pindahkan T kita. Jadi kita akan pindahkan ni ke atas dan 1.4 tu akan pindah ke bawah. Jadi tukar tempat ajalah. T sama dengan 28 bahagi dengan 1.4. Sekali lagi kita hanya perlu tekan kalkulator. T kita tu sama dengan 20. Jadi begitulah jawapannya. Dan di sini kita tidak diminta T itu dalam unit apa. Jadi maksudnya ini memang betul sudahlah. Sebab kita punya unit asal ni meter per saat. Dan daripada kita punya graf tu memang dia adalah saat dengan meter per saat. Jadi dia memang gunakan unit yang sama. Jadi inilah jawapannya. Sebab kadang-kadang untuk bahagian ni kita perlu hati-hati dengan unitnya. Sebab kadang-kadang apa yang diminta dalam soalan tu unitnya berlainan daripada graf tu. Jadi maksudnya kita perlu tukarkan unit lah. Jadi untuk soalan ni unitnya adalah sama. Jadi kita kekalkan sahaja. Jadi mari kita bincangkan contoh kedua. Jadi contoh kedua ini adalah graf laju masa. Jadi kita perlu tahu kita punya paksi Y itu adalah laju. Dan unitnya adalah meter per saat. Menunjukkan gerakan suatu objek untuk tempoh T saat. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat-saat objek itu pada 8 saat pertama. Jadi di sini kadar perubahan laju ini anda perlu faham ini sebenarnya maksudnya adalah pecutan. Sebab ini adalah perubahan laju. Jadi dia tidak gunakan pecutan, jadi anda sendiri yang perlu tahu. Jadi nak kirakan kadar perubahan laju macam tadi saya bagi tahu sudah. Kalau kita nak carikan pecutan tu sebenarnya kita kena carikan kecurunan. Jadi kadang-kadang untuk soalan ni, anda mesti kena fahamkan maksud tersiratnya. Iaitu kalau soalan tu minta kita carikan kadar perubahan laju, itu sebenarnya adalah pecutan. Dan nak cari pecutan tu daripada graf tu, kita perlu carikan kecurunan. Jadi itulah asas yang you perlu tahu. Jadi untuk 8 saat pertama tu, maksudnya dia mau carikan kecurunan untuk yang ini. Jadi nak carikan kecurunan tu, kita mesti perlukan dua titik koordinat. Jadi untuk ni, paksi X yang 8. Paksi Y-nya 15. Yang ini paksi X-nya adalah sifar. Untuk Y-nya adalah 18. Macam tu. Jadi kita carikan A. Okay, kita boleh terus gunakan rumus kecurunan tu. Y2 tolak Y1. Lepas tu sifar tolak 8. Jadi terbalik pun tak apa. Yang di sini memang kita akan dapat negatif lah. Sebabnya memang curun ke bawah. Jadi ini 3 bahagi dengan negatif 8. Jadi kita boleh kekalkan jawapan tu dalam negatif 3/8. Dan ini memang sudah meter per saat-saat. Jadi pastikan unit tu adalah sama dengan unit daripada paksi tu.
Jadi kita tak payah tukarkan unitnya. Macam tu sahaja. Jadi untuk B, cari nilai T dalam saat jika jarak yang dilalui oleh objek itu pada 8 saat pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui pada kelajuan seragam. Jadi di sini anda perlu wujudkan satu persamaan. Sebab kenapa? Dia bagi tahu jarak yang dilalui itu untuk bahagian ni dengan bahagian ni. Yang A ni adalah separuh saja daripada yang B. Jadi ada dua bahagian. Jadi untuk carikan jarak tu, anda mesti kena tahu niat cari mana? Carikan luas di bawah graf tu. Jadi ada dua bentuk di sini. Bentuk ini dengan bentuk ini. Kita perlu carikan luas untuk di bawah graf tu. Jadi bentuk A itu adalah apa? Trapezium. Untuk B itu segi empat tepat. Jadi kita akan carikan luas di bawah graf tu. Jadi sebelum kita carikan tu, kita mesti kena carikan panjang sisi semua tu. Jadi untuk yang sisi ini 15, yang ni 18, lepas tu yang ni 8. Jadi kita perlu tahu gunakan rumus untuk trapezium tu, iaitu 1/2 A tambah B darab dengan T ya. Jadi kita akan ganti masuk ke sana. Lepas tu untuk yang panjang untuk B ni adalah T tolak 8. Jadi kita akan wujudkan satu persamaan linear lah. Jadi di sini kita akan masukkan dalam kita punya rumus untuk trapezium tu 1/2. Lepas tu A-nya 15, B-nya adalah 18. Lepas tu T-nya adalah 8. Dan ingat di sini dia sudah bagi tahu jarak yang dilalui oleh 8 saat pertama tu ialah separuh daripada jarak yang dilalui pada laju seragam. Jadi anda akan sama dengan, dan di sini anda perlu letakkan separuh. Sebab kenapa? Yang A itu adalah separuh daripada B ya. Jadi kita perlu letakkan 1/2 untuk bahagian B itu. Darab dengan kita punya luas untuk segi empat tepat ni, iaitu panjang darab dengan tinggi lah atau lebar lah. Jadi T tolak 8 darab dengan 15. Okey, seterusnya kita cuba pemudahkannya untuk kita selesaikannya. Jadi untuk sebelah ni 1/2 dengan 8 tu kita boleh pemudahkan jadi 4. Lepas tu 4 tu darab dengan nombor dalam tu. Jadi saya akan selesaikan secara perlahan-lahan lah. 4 darab 3 Manakala yang sebelah ini kita akan dapat ni adalah 15/2 T tolak 8. Jadi saya akan pilih untuk pindahkan 2 tu ke sebelah supaya tidak menghasilkan pecahan lah. Jadi saya akan pindahkan 2 tu ke sebelah. Dia akan menjadi 8 darab dengan 33 sama dengan 15 T tolak 8. Jadi saya akan darabkan 8 darab 33. Saya akan dapat ni adalah 264. Dan untuk 15 tu saya darab masuk 15T. Lepas tu yang ini 15 darab 8. Saya akan dapat ni 120. Lepas tu saya akan pindahkan ini ke sebelah. Tolak tu jadi tambah. Sama dengan 15T. Jadi 384 tu saya kena bahagi dengan 15. Sama dengan T. Jadi T kita tu sama dengan 25.6. Okey, jadi itulah masa untuk T dalam bentuk saat. Jadi untuk bab ini, anda mesti kena imbas kembali asasnya lah. Dan pertama sekali, anda mesti kena tahu bentuk grafnya dahulu. Adakah yang graf yang diberi itu adalah graf jarak masa atau graf laju masa. Selepas tu, anda perlu tahu apa yang diwakili oleh bahagian tertentu. Contohnya, kecurunan tu adalah berlainan kalau grafnya berlainan. Untuk graf jarak masa, kecurunan tu adalah sama dengan laju. Dan kalau anda dapati laju tu negatif, anda mesti kena gunakan rumus yang you belajar semasa tingkatan 2, iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. Dan untuk laju tu, dia tak ada tanda negatif. Manakala untuk graf laju masa pula, kecurunan tu sebenarnya adalah percutan atau juga dipanggil sebagai kadar perubahan laju. Dan untuk carikan jarak pula, anda perlu mesti tahu untuk graf laju masa, jarak itu sebenarnya merujuk kepada luas di bawah graf. Dan anda mesti kena lihat graf tu, adakah yang bentuk tu trapezium atau segi empat tepat. Jadi biasanya melibatkan dua bentuk inilah. Jadi anda mesti kena dapatkan nilai untuk sisi itu untuk carikan luasnya. Dan biasanya kita akan diminta untuk carikan sesuatu nilai lah. Dan apabila kita diminta untuk carikan suatu nilai itu, pastikan unit itu adalah sama daripada graf lah.
Sebab kadang-kadang kita akan diminta untuk tukar unit juga, iaitu contohnya meter kepada km, saat kepada jam dan sebagainya. Jadi begitu saja untuk topik ini. Jadi saya harap video ini dapat membantu semua untuk meneliti soalan daripada bab ini. Dan saya harap semua mesti kena cuba sebanyak soalan yang boleh, sebab ini adalah soalan yang sangat biasa muncul untuk matematik SPM. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.